Selama ini kita asyik dengar anak-anak papa membandingkan harga barangan yang mahal dengan kunafah lah, dengan Starbucks lah, dengan rokok lah. Itu biasa. Tapi kali ini ada level yang lain macam punya tuan-tuan puan sekalian. Anda mesti terkejut. Kita intro dulu. Harga barang naik. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam saya katakan di awal video tadi, selama ini kita memang tahu dalam usaha anak-anak papa untuk merendah-rendahkan kredibiliti rakyat untuk mempersoalkan berkenaan dengan kenaikan harga barang ini, mereka membandingkan harga barangan macam contoh harga beras dengan orang itu asyik beli kunafah lah, orang itu tak pernah merungut beli Starbucks lah, rokok boleh beli tiap-tiap hari lah dan macam-macam lagi perkara yang saya cakap terus terang memang karut marut. Tetapi tuan-tuan sekalian, kali ini ada satu level yang lebih tinggi dipamerkan oleh anak-anak papa ini. Tetapi bukan dipamerkan oleh anak papa yang biasa-biasa yang kita tak kenal. Tetapi dipamerkan oleh seorang anak papa, Setro UMNO Barisan Nasional yang boleh saya katakan ada nama jugalah dalam dunia Facebook, iaitu Tuan Carlos. Iaitu beliau membandingkan harga beras 10 kilo yang mahal itu dengan yuran pasti. Tak ingat dunia tuan-tuan sekalian. Bandingkan harga makanan dengan yuran pasti. Astaghfirullahalazim. Saya tak tahu dari mana dia dapat idea ni. Anda bacalah status dia. Baru dia tahu harga yuran untuk pasti bukan full day ialah RM160 sebulan. Harga beras 10 kilo lagi mahal. Dan saya rasa macam dia celah planet mana dia datang, macam mana dia dapat satu idea yang bijak gila ini untuk membandingkan yuran pasti dengan harga beras. Astagfirullah. Memang pelik-pelik betul anak papa ni tuan-tuan sekalian. Memang spicy. Tetapi itulah, kita macam biasa bukanlah nak condemn apa-apa. Kita akan cuba jawab dengan berhemah. Yang pertamanya, sekali lagi, sebarang perbandingan seperti ini adalah tidak bijak. Bukan kurang bijak, tidak bijak langsung. Orang yang mungkin gagal menggunakan akal saja yang akan buat perbandingan-perbandingan seperti ini. Yang keduanya, tuan-tuan puan sekalian, beras ini adalah barang keperluan. Hantar anak-anak ke pasti ini merupakan pilihan. Jadi macam mana anda nak bandingkan benda yang merupakan keperluan asas dengan benda yang bukan keperluan asas, yang merupakan boleh katakan optional sebenarnya. Dan yang ketiga, saya cerita sikit pasal pastilah. Sekarang ini, kalau kita tengok dekat dunia prasekolah dekat negara kita ini, sebenarnya ada terdiri daripada dua. Satu di bawah kerajaan, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, seperti di bawah KEMAS dan sebagainya. Nombor duanya ialah tadika swasta. Memang kita ada tabika kemas. Tabika kemas ini memang directly bawah kerajaan. Sebab itulah yuran dia antara termurah dekat Malaysia. Pasti ini pula kategorinya ialah tadika swasta ataupun prasekolah swasta. Dan kalau anda perhatikan senarai harga yuran dan juga bulanan untuk prasekolah swasta ini, yuran bulanan untuk pasti serta yuran tahunannya adalah yang termurah. Bukan antara tau, memang yang termurah. RM160 untuk half day itu memang sangat-sangat murah. Dekat prasekolah swasta yang lain, kalau half day pun dah 300-400 tau biasanya. Tetapi dekat pasti ni memang antara termurah. Dan secara asasnya, kenapa orang suka hantar anak ke pasti selain daripada murah? Sebab dekat pasti ini, bukan sekadar mereka diajar untuk membaca dan mengira, tetapi mereka juga diajar tentang Al-Quran, diajar mengaji, diajar menghafalkan doa-doa, diajarkan selawat, diajarkan zikir dan macam-macam lagi. Diajarkan solat berjemaah, diajarkan berpuasa, macam-macam aktiviti lagi yang meningkatkan kebolehan rohani mereka selain jasmani mereka. Itulah kelebihan pasti tuan-tuan sekalian dari dulu sampailah ke sekarang. Dan RM160 sebulan itu pun bukanlah yuran tetap pasti. Tengok tempat lah. Kalau dekat luar bandar, sebagai contohnya dekat Banting ini sebagai contohnya kan, yuran bulanan pasti cuma lebih kurang RM140. Yang lebih rendah pun ada. Yang RM160 itu mungkin dekat bandar lah. Dan ada sesetengah pasti yang mencecah RM200. Tengok kepada di manakah lokasi pasti tersebut. Jadi tak boleh nak pukul rata, semua pasti RM160 sebulan. Dan kalau nak pukul rata pun, ianya masih lagi terlalu murah dan merupakan pilihan utama rakyat Malaysia termasuklah orang-orang yang bukan Islam. Jadi kepada Tuan Carlos, saya ingin menasihatkan anda. Saya faham memang anda tertekan dan juga terdesak untuk memperlekehkan lokus tandi rakyat Malaysia, terutamanya pembangkang, mengkritik harga barangan yang semakin naik. Tetapi ada dua perkara yang saya kena ingatkan anda. Nombor satunya, yang mengkritik harga barang naik ini bukan sekadar orang PAS, bukan sekadar orang bersatu, tetapi seluruh rakyat Malaysia yang bijak dan juga yang melihat keadaan yang tengah berlaku pada ketika ini. Melainkan kalau mereka itu taksub daripada kerajaan lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, sekali lagi saya tekankan,
satu benda yang tak bijak kalau anda hendak membandingkan harga beras dengan barangan yang keperluan ini dengan harga benda-benda yang orang kata apa, bukan benda yang ruji pun sebenarnya. Macam saya katakan, menghantar anak ke pasti itu bukan satu pilihan. Tetapi kalau dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang ada, pasti adalah antara pilihan yang paling baik, yang terbaik sebenarnya. Dan perlu diingatkan, bukan sekadar orang PAS sahaja yang hantar anak-anak ke pasti. Orang UMNO pun hantar, orang Parti Amanah pun hantar anak-anak ke pasti. Bahkan macam saya katakan tadi, orang bukan Islam pun ada hantar anak-anak mereka ke pasti. Jadi, sebelum saya berlalu, izinkan saya mengingatkan anda tentang satu peribahasa Melayu, cakap siang, pandang-pandang, cakap malam, dengar-dengar. Tetapi itulah, mungkin anda bagaimana kata-kata Sani Hamzah ni? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.